Salam sejahtera, saya pakar pemakanan Dr. Rizwan Syafiq. Dalam video hari ini dari saluran Teman Kesihatan, saya akan mengupas topik yang amat penting, yaitu obesiti tersembunyi atau lebih dikenali sebagai obesiti perut, serta cara-cara untuk mengurangkan lemak di bahagian tersebut. Topik ini sangat penting kerana obesiti perut membawa kepada pelbagai komplikasi kesihatan dan amat membebankan tubuh badan kita. Tontonlah video ini sehingga tamat untuk mengetahui mengapa obesiti perut sangat berbahaya dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghilangkannya. Saya juga akan berkongsi cara untuk memeriksa sama ada anda mempunyai masalah obesiti perut ini. Obesiti perut dikenali dengan pelbagai nama seperti obesiti visceral, obesiti android atau obesiti bentuk kepal. Bagi kaum lelaki pula, ia sering digelar secara bergurau sebagai perut buncit atau perut boroi. Secara umumnya, kita mengaitkan obesiti dengan peningkatan ketara dalam kandungan lemak badan dan tanggapan ini memang tepat. Namun, perincian yang paling penting terletak pada taburan lemak dalam tubuh kita. Pengagihan lemak yang sekata atau pengumpulan lemak di sekitar pinggul dan punggung tidaklah begitu membimbangkan. Keadaan menjadi jauh lebih buruk apabila lemak terkumpul terutamanya di dalam rongga perut. Mengapakah jenis obesiti ini sangat berbahaya kepada kesihatan kita? Pengumpulan lemak di dalam rongga perut membawa kepada perkembangan pelbagai penyakit pada tahap yang lebih teruk berbanding jika lebihan lemak tersebut diagihkan secara sekata. Individu yang mengalami obesiti perut lebih berisiko menghidap penyakit kardiovaskular kronik seperti tekanan darah tinggi, dislipidemia, aterosklerosis, penyakit jantung iskemik dan stroke. Ia juga menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat yang seterusnya membawa kepada kerintangan insulin dan diabetes tahap 2. Selain itu, pengumpulan lemak yang terlalu banyak di kawasan perut turut meningkatkan risiko pelbagai jenis kanser secara ketara, termasuk kanser usus besar dan kanser payudara, yang mana risikonya boleh meningkat sehingga 91% bagi kanser payudara. Perlu ditegaskan juga bahawa lebihan lemak visceral di dalam rongga perut mengganggu fungsi sistem pencernaan dan menjadi punca dispepsia, iaitu ketidakhadaman fungsian. Penghidap dispepsia fungsian kerap mengalami gejala selepas makan seperti rasa penuh, cepat kenyang serta rasa sakit dan pedih di bahagian hulu hati. Mengambil kira semua fakta ini, obesiti perut adalah musuh senyap. Lebih cepat kita membasminya, lebih baik untuk kesihatan kita. Seperti yang saya nyatakan, obesiti perut juga merupakan obesiti tersembunyi kerana lemak visceral yang menyelubungi organ dalaman kita di dalam rongga perut tidak semestinya dapat dilihat dengan mata kasar. Masalah ini boleh berlaku walaupun berat badan kita berada pada tahap normal. Satu keadaan yang sering dipanggil kurus di luar, gemuk di dalam. Kaedah paling berkesan untuk mendiagnosisnya adalah melalui pengimejan resonans magnetik, MRI, imbasan tomografi berkomputer, CT scan, atau absorptiometri sinar X, DEXA. Namun kaedah ini jarang digunakan secara meluas. Walau bagaimanapun, terdapat satu kaedah mudah yang boleh dilakukan di rumah untuk mengenal pasti obesiti perut yang ketara, iaitu pengiraan nisbah pinggang ke pinggul atau indeks BHR. Anda hanya perlu mengukur lilitan pinggang dan kemudian lilitan pinggul menggunakan pita pengukur. Untuk mengira nilai WHR, bahagikan ukuran lilitan pinggang dengan lilitan pinggul. Obesiti perut dikenal pasti apabila nilai WHR melebihi 0,8 bagi wanita dan melebihi 1,0 bagi lelaki. Untuk mengatasi masalah ini dan mengempiskan perut, anda perlu memperbaiki tabiat pemakanan, meningkatkan kualiti tidur, menguruskan tekanan, serta melakukan aktiviti fizikal. Memandangkan pemakanan adalah kepakaran saya akan memfokuskan kepada aspek tersebut. Para saintis membuktikan bahawa pengumpulan lemak di dalam rongga perut boleh berpunca daripada peningkatan pengambilan asid lemak trans. Oleh itu, saranan pertama adalah mengehatkan pengambilan makanan segera seperti pizza, kentang goreng dan burger serta produk konveksi dan snack masin. Elakkan pengambilan kerpek, kentang, kraker, biskut, roti manis, donat dan wafer coklat. Jika anda melihat istilah separa keras atau separa terhidrogenasi pada senarai ramuan produk, ia pasti mengandungi lemak trans.
Pembentukan obesiti perut juga didorong oleh pengambilan gula ringkas yang berlebihan, terutamanya melalui minuman manis. Kajian menunjukkan meminum lebih daripada satu hidangan minuman manis seminggu meningkatkan risiko obesiti perut sehingga 5 kali ganda. Satu botol minuman 500 ml biasanya mengandungi kira-kira 40 hingga 50 gram gula bersamaan 4 hingga 5 sudu teh gula dalam segelas teh. Selain itu, kurangkan pengambilan coklat, susu, gula-gula, jeli, berbijirin, jam yang sangat manis, madu, yogurt, buah-buahan, serta sirap seperti sirap maple atau agave. Ambil buah-buahan secara bersederhana, terutamanya buah-buahan kering dan buah-buahan segar yang tinggi fruktosa seperti pisang, masak, anggur, apel, pir, beri biru, dan nanas. Gantikan sebahagiannya dengan sayur-sayuran segar atau buah-buahan rendah gula seperti sitrus, tembikai, stroberi, dan raspberry. Satu buah istimewa yang sangat disyorkan ialah avokado, di mana kajian mendapati pengambilan sebiji avokado setiap hari selama 3 bulan berjaya mengurangkan obesiti perut. Jauhi juga minuman beralkohol kerana ia terbukti menyumbang kepada tahap lemak perut yang lebih tinggi. Untuk mengurangkan lemak perut dengan berkesan, anda juga perlu memasukkan komponen penting ke dalam diet anda, terutamanya serat makanan. Kajian menunjukkan individu yang mengambil serat makanan yang mencukupi iaitu sekitar 25 hingga 30 gram sehari mempunyai risiko obesiti perut yang lebih rendah. Masukkan produk tinggi serat seperti sayur-sayuran mentah, oat, roti bijirin penuh sourdough, masam gandum kuda, barley, pasta bijirin penuh biji rami serta biji labu, sayur-sayuran yang kaya karotenoid seperti tomato, lobak merah, lada benggala, kubis kerinting, bayam, labu, dan ubi keledek amat berharga dalam menurunkan paras lemak perut. Memilih roti bijirin penuh sourdough juga menyumbang kepada kehilangan lemak visceral, tidak seperti roti gandum putih. Selain itu, asid lemak omega 3, terutamanya asid docosahexaenoid DHA, menunjukkan kesan positif. Suplemen DHA sebanyak 250 mg sehari terbukti mengurangkan lemak visceral. Anda disyorkan memakan 2 hidangan ikan seminggu, termasuk ikan laut berlemak seperti salmon, makarel, herring, dan sardin, atau mengambil suplemen DHA jika perlu. Pengambilan 30 ml cuka apel sehari juga terbukti menurunkan indeks lemak visceral apabila digabungkan dengan pemakanan sehat. Komponen lain seperti kalsium dan vitamin D, apabila digabungkan dengan vitamin K2, terbukti membantu mengurangkan jisim dan permukaan lemak visceral. Dapatkan kalsium daripada produk tenusu, kekacang, biji-bijian, kubis kerinting atau air mineral yang diperkaya dan pastikan pengambilan suplemen vitamin D dan K2 mencukupi. Turut memainkan peranan penting ialah flora bakteria dalam usus, probiotik, khususnya strain Lactobacillus gasseri terbukti berkesan menurunkan obesiti perut. Perlu diketahui juga bahawa individu yang mengamalkan diet tinggi lemak yang sehat sekitar 38% daripada nilai tenaga, dengan kandungan karbohidrat rendah kehilangan lebih banyak lemak perut berbanding mereka yang mengamalkan diet rendah lemak, dan ini tidak semestinya memerlukan anda melakukan diet ketogenik yang ekstrem. Untuk memerangi obesiti perut, defisit kalori tetap diwajibkan dan mendapatkan bantuan pakar pemakanan adalah langkah yang bijak. Di luar aspek pemakanan, gaya hidup terutamanya kualiti dan kuantiti tidur amat mempengaruhi pembentukan lemak perut. Tidur yang terlalu sekejap, terlalu lama, atau tidak berkualiti akan meningkatkan risiko obesiti akibat ketidakseimbangan hormon. Tempoh tidur yang optimum adalah antara 6 hingga 7 jam setiap malam. Seperti yang telah saya terangkan, obesiti perut ialah ancaman serius, namun kita mempunyai pelbagai cara untuk mengatasinya. Saya berharap perkongsian di saluran teman kesihatan ini memberi anda panduan berguna untuk mengempiskan perut dan mencegah komplikasi penyakit. Terima kasih atas perhatian anda dan jumpa lagi dalam episod akan datang.